Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisanina. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami. Yafqahu qawlana, agar mereka memahami apa yang kami perkatakan ya Allah. Allah maftah alaina hikmataka. Ya Allah, bukakanlah bagi kami hikmahmu di atas segala ujian dan ketetapanmu ya Allah. Wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan limpahkanlah kepada kami ya Allah daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penyayang, daripada segala yang maha penyayang ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam sentiasa berzikir mengingatimu. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Bantulah kami dalam sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Dalam sehat atau sakit, dalam sedih atau gembira, dalam lapang atau sempit, dalam duka ataupun suka ya Allah, dalam susah ataupun senang, kami sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, yang lebih banyak menghitung nikmat daripada ujian, yang lebih banyak mengenal-Mu ya Allah, yang mana Engkau sentiasa ada dalam apa jua keadaan bersama dengan hamba-Mu yang bersabar. Sebagaimana firman-Mu ya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan hamba-hambanya yang sabar ya Allah. Maka jadikanlah ya Allah ya sabur ya maha penyabar. Ya Allah ya sabur ya sabur ya sabur ya maha penyabar. Engkaulah Tuhan yang maha penyabar, yang terlalu sabar dengan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Walaupun Engkau telah memberikan kepada kami segala-galanya ya Allah. Apa yang kami minta, apa yang kami mahu dan apa yang kami perlu, Engkau telah memberikannya ya Allah. Namun kami ini hamba-Mu yang kurang syukur ya Allah. Begitu malas melakukan ibadah, selalu menangguhkan taubat, selalu melambat-lambatkan hijrah ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan ya sabur ya maha penyabar ya Allah, yang selalu sabar dengan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Dan Engkau terus menerus memberikan nikmat ya Allah. Ya Allah ya saburi maha penyabar, berikanlah kami kesabaran ya Allah. Berikanlah kami jiwa yang kuat. Ya Allah ya Ba'is yang maha membangkitkan semangat. Bangkitkanlah semangat kami agar kami terus kuat. Agar kami sentiasa bangun kerana-Mu ya Allah. Sekiranya kami jatuh kerana manusia, sekiranya kami terduduk kerana ujian ya Allah, sekiranya kami terlalu kecewa dengan manusia ya Allah, namun akhirnya kami kuat untuk bangkit kerana-Mu ya Allah. Kerana cinta-Mu ya Allah, kami bangkit ya Allah kerana ingin mendapatkan syurga-Mu ya Allah, ingin mengejar redha-Mu ya Allah, ingin menarik perhatian-Mu ya Allah, ingin dilihat oleh-Mu ya Allah, ingin bercinta dan ingin memadu rasa rindu kepada-Mu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seandainya ujian-ujian dan ketetapan yang Engkau berikan kepada kami ini menjadi asbab untuk pertemuan yang indah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami redha ya Allah, kami redha ya Allah. Kami redha ya Allah, dan kami akan kuatkan diri kami ya Allah sehingga saat akhir nafas kami di dunia ini ya Allah. Ujian yang pelbagai yang Engkau berikan kepada kami melalui manusia-manusia sekeliling, melalui beban-beban amanah yang berat, melalui fitnah, kejian, makian dan semuanya ya Allah. Hakikatnya Engkau ingin mengenalkan bahawasanya
Hanya dirimu, Ya Arhamar Rahimin, yang maha penyayang di kalangan segala yang penyayang. Hanya engkaulah Ya Allah yang hakikat menjaga kami, Ya Allah Ya Hafiz. Ya Allah yang sentiasa mengawasi kami, Ya Allah Ya Muhaimin, Ya Wali yang sentiasa memelihara kami, Ya Allah. Engkaulah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, yang maha pengasih, maha penyayang, maha cinta, Ya Allah. Hakikatnya Ya Allah yang sentiasa bersama dengan kami setiap saat, setiap ketika. Dalam apa jua keadaan dalam keadaan kami dipandang mulia ataupun hina, dalam keadaan kami suci ataupun kami kotor, Ya Allah. Hakikatnya hanya engkaulah yang sentiasa menerima kami seadanya. Menerima aib kami, menerima dosa-dosa kami. Engkaulah Ya Allah yang menerima kami sebagai hamba-Mu seadanya. Yang sentiasa membuka peluang, membuka ruang, membuka pintu-pintu taubat-Mu ketika manusia menutup pintu kemaafan. Hanya Engkau Ya Allah melihat kebaikan yang sangat sedikit dalam diri kami ketika manusia melihat keburukan dalam diri kami. Ya Allah, hanya Engkau Ya Allah yang menghargai dengan penghargaan yang sebenar, Ya Allah, dikala manusia tidak melihat dan menafikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu di atas ujian demi ujian. Kerana melalui ujianlah kami mengenal-Mu, wahai Tuhan. Melalui ujianlah, Ya Allah, telah melentur hati kami yang sombong, yang keras, yang berpenyakit ini, Ya Allah. Kerana ujian dan dugaanlah kami mula mengenal-Mu dan mencintai dan merindui-Mu, Ya Allah. Kerana pahitnya dunia ini, kami mula mencari manisnya akhirat. Kerana pahitnya dunia ini membuatkan kami menyingkap tabir-tabir di akhirat. Kami berusaha menempuh jalan untuk ke syurga. Kerana datangnya keyakinan bahawasanya semuanya sementara, Ya Allah, yang kekal hanya di sana. Ya Allah, kami yakin apa yang kami tidak dapat di dunia Engkau akan berikan di syurga, Ya Allah. Segala persoalan yang kami tanya kenapa akan terjawab di syurga, Ya Allah. Namun Ya Allah, berikanlah kami sahabat-sahabat yang baik yang boleh membimbing dan bersama kami menempuh jalan yang sukar ini, Ya Allah. Berikanlah kami, Ya Allah, ilmu-ilmu yang benar, Ya Allah, agar kami sentiasa dipandu hidayah-Mu, Ya Allah. Kami sentiasa diberikan taufik, kemampuan untuk kami mengikuti jalan hidayah ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi. Tidak ada nikmat, Ya Allah, bahkan melebihi segala dunia dan isinya, melainkan nikmat kami mengenal-Mu sebagai yang menciptakan kami. Nikmat kami jatuh cinta kepada-Mu sehingga kami mampu berkorban apa sahaja. Kami mampu mengorbankan harta, diri kami, nyawa kami bahkan, Ya Allah, untuk-Mu, Ya Allah. Kerana itulah satu-satunya pengorbanan yang paling berbaloi. Melakukan pengorbanan untuk-Mu, demi-Mu, kerana-Mu, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, gunakanlah kami, Ya Allah, guru-guru yang benar, sahabat-sahabat yang benar. Ya Allah, bantu kami untuk menundukkan hawa nafsu kami. Bantu kami untuk melawan bisikan jin, syaitan, iblis, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan iman dan ketakwaan, Ya Allah. Beriman kepada-Mu, beriman kepada kewujudan para malaikat, beriman kepada kitab-Mu Al-Quranul Karim, mukjizat kalam-Mu, Ya Allah. Beriman kepada para nabi-Mu, beriman kepada hari kiamat yang pasti akan berlaku dan tanda-tandanya. Dan berilah kekuatan untuk kami beriman terhadap qada dan qadar-Mu, Ya Allah. Wa innaka taqdi wa la tuqda alaik. Sesungguhnya Engkaulah, Ya Allah, yang mentakdir, yang berkehendakkan segala sesuatu. Tiada yang selain daripada-Mu, Ya Allah. Maka, Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk cepat dan segera menerima takdir-Mu, Ya Allah. Supaya lagi cepat dan segera kami bangkit semula, Ya Allah. Supaya lagi cepat dan segera untuk kami senyum kepada segala yang berlaku
Kerana hujungnya jika kami sabar dan redha, maka kami dapat redha-Mu ya Allah. Maka jika kami dapat redha-Mu ya Allah, maka kami akan pulang kepada-Mu dengan jiwa yang selamat. Sebagaimana firman-Mu ya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha. Dalam keadaan kami redha dan engkau juga redha kepada kami ya Allah. Fadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati, maka masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, impian kami saat kami mati, kami dipanggil dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Kemudian kami dijemput masuk di kalangan hamba-Mu yang saleh. Kemudian kami dijemput masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Itulah impian kami ya Allah. Maka kami redha dengan segala ujian dan ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami semuanya kembali di syurga-Mu. Kami bersama dengan ahli-ahli, sahabat-sahabat alamaya, walaupun kami tidak pernah bertemu ya Allah. Kami selalu bertemu di kuliah subuh ini, kuliah pagi ini ya Allah. Walau di mana pun kami berada, walaupun kami tidak pernah bersua muka ya Allah. Namun hati-hati kami bertaut kerana mencintai-Mu. Hati-hati kami ini saling bertaut di jalan ini ya Allah. Di jalan menuntut ilmu, kami belajar kitab Riyadhus Shalihin. Kami cuba ya Allah untuk memahami hakikat sebenar kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami ya Allah untuk memahami dan beramal dengan ilmu-Mu. Bantu kami untuk istiqamah hadir dalam majlis ilmu ya Allah. Dalam mana-mana majlis ilmu ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk tetap teguh meniti jalan-jalan kebenaran, untuk tetap teguh meniti jalan menuju ke syurga-Mu ya Allah. Sebagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dibukakan jalan-jalan menuju ke syurga ya Allah. Ampuni dosa kami, ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami yang kami kenal atau tidak, yang kami pernah jumpa atau tidak ya Allah. Sahabat-sahabat di alam maya ya Allah. Ampuni dosa pemimpin kami, para alim ulama, guru-guru kami. Ampuni dosa pasangan kami, anak-anak kami ya Allah. Satukan kami semuanya di syurga-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr, qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allahu akbar. Terima kasih sahabat-sahabat yang selalu hadir, yang selalu bersama dengan perjuangan ini. Mudah-mudahan semuanya jadi saksi di mahsyar kelak pertemuan kita. Doa-doa yang kita sama-sama panjatkan, semuanya akan menjadi saksi. Air mata yang menitis kerana Allah, itu hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dua mata yang menangis semata-mata kerana Allah, la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Jadi tuan-puan sekalian, bagaimana kita nak mengalirkan air mata kerana Allah? Ia datang dengan hati yang lembut, hati yang telah dipukul dengan ujian Allah, hati yang telah dibasuh dengan takdir Allah, tuan-puan sekalian. Dan biasanya air mata ini yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah adalah air mata yang dituruti dengan penyesalan, dengan kerinduan kepada Allah. Bukan kerana hal-hal dunia, tuan-puan sekalian, yang mengalir ketika kita berdoa, kita sedang mengadu pada Allah dalam majlis ilmu, tuan-puan sekalian, di malam hari yang sunyi. Sebab itu ada beza, tuan-puan sekalian, menangis kerana ujian Allah ataupun menangis semata-mata kerana Allah.
Ada orang ketika diuji dia menangis. Kemudian dia sebut Allah, Allah. Ada orang pula selepas dah tempoh ujian, dia bangkit dan dia mula kenal siapa yang paling dapat dan paling baik dan paling sayang dia, iaitu Allah. Lalu dia menangis kerana dia mula merasai manisnya ujian. Lalu dia menangis-menangis, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan walaupun yang keluar hanya 1 titis, 2 titis, 3 titis, tetapi itulah yang akan menjadi saksi. Sebagaimana dalam satu hadis, riwayat hadis Nabi SAW. Ini dalam buku, dalam kitab yang bertajuk Air Mata Rasulullah SAW. Air Mata Rasulullah SAW. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW bercerita kepada anak anda dan juga kepada Sayyidina Ali gambaran suasana di padang mahsyar. Nabi bercerita, Nabi beri gambaran. Masya Allah, dalam satu riwayat hadis Nabi menyampaikan, Nabi kata sesungguhnya ada di kalangan kamu yang telah pun diheret ke pintu neraka. Dah diheret ke pintu neraka. Maksudnya ketika dihisap, ketika dimizan, tuan-puan sekalian, Masya Allah, ketika dihisap di mizan, perbuatan buruk, dosa-dosanya lebih banyak daripada pahala. Maksudnya dia perlu dicampakkan dahulu ke dalam neraka, dan sekiranya ada iman, ada kebaikan, akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ketika dia telah pun diheret oleh para malaikat untuk dicampakkan ke dalam neraka, Allahu Akbar. Lalu berkatalah salah satu bulu matanya berkata di hadapan Allah. Salah satu bulu mata, bukan semua bulu mata ya, tapi salah satu bulu matanya lalu bersuara dan berkata, Ya Allah, Nabi Muhammad SAW berkata bahawasanya dua mata yang menangis kerana-Mu, Ya Allah, tidak akan disentuh adab neraka. Dan aku menjadi saksi bahawa hamba-Mu ini pernah menangis kerana-Mu, Ya Allah. Pernah menangis kerana-Mu, Ya Allah. Allahu Akbar. Bulu mata ni jadi saksi, tuan-puan sekalian. Lalu Allah merahmatinya. Lalu Allah mengampuni segala dosanya. Lalu dia terus masuk ke dalam syurga tanpa diazab di dalam neraka. Tuan-puan sekalian. Sebab itu, Masya Allah, kita harus bersyukur walaupun kita rasa sedih perih bila saat kita diuji oleh Allah. Kerana ujianlah yang sebenarnya menyingkap tabir hikmah, menyingkap tabir cinta kita dengan Allah, menyingkap tabir cinta kita dengan Rasulullah. Kerana terlalu banyak dinding antara kita dengan Allah. Nafsu dinding, dunia ini dinding, manusia-manusia yang sayang, yang puji-puja kita dinding. Terlalu banyak dinding yang menghalang kita untuk merasai kemanisan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Untuk kita menangis semata-mata kerana rindukan Allah. Untuk kita merasai bahawasanya kita betul-betul akan bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah akan ada depan mata kita, dan kita boleh mendengar suara Rasulullah langsung. Untuk kita melihat indahnya wajah Rasulullah, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang impian itu kuat, kadang-kadang angan-angan itu kuat. Tetapi banyak hari yang kita lalui tanpa rasa rindu kepada Rasulullah. Tanpa rasa ada keinginan yang membuat-buat untuk melihat wajah. Macam mana rupa Khadijah, macam mana rupa Aisyah, macam mana rupa Fatimah dan sebagainya. Ya, kita disibukkan dengan urusan dunia yang tidak berkesudahan. Masya Allah. Membuatkan ada benteng, ada sesuatu yang menghalang rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, Tuhan yang sangat menyayangi kita, antara kita dengan Rasulullah dan semuanya. Tapi bila Allah datangkan ujian, sebab itu hadis Nabi yang sahih, Nabi berkata, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikannya ujian. Sebab apa? Allah cemburu melihat kita lebih mencintai makhluk daripada dia. Allah cemburu melihat kita lebih memberikan tumpuan kepada dunia melebihi akhirat yang dia sedang sediakan syurga untuk kita. Sebab itu memang ada Nabi SAW bersabda, Nabi sendiri sebut, sesungguhnya cemburu Allah lebih besar daripada cemburunya kamu. Ketika itu diceritakan bagaimana cemburunya seorang sahabat Nabi ni kepada isteri dia.
sehingga dia tidak membenarkan isterinya ini untuk keluar ke masjid adalah perkara. Lalu dia adu sesungguhnya dia seorang yang sangat cemburu. Namun Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah lebih cemburu kepada hamba-hambanya. Allah cemburu melihat kita memuji orang lain, memuji manusia melebihinya. Allah cemburu bila melihat kita lebih sayang orang lain, makhluk melebihi dirinya. Lalu Allah datangkan ujian bukan kerana Allah benci kita. Allah tidak pernah membenci kita. Allah menjawab dalam surah Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila ia gelap gelita. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah lebih utama daripada dunia ini, tuan-puan sekalian. Allah menjawab kepada kita dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada yang awal, iaitu dunia ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepadamu nikmat-nikmat, kurniaan sehingga fatarda, sehingga kamu rasa puas, sehingga kamu rasa, ya Allah, inilah rupanya hasil ujianmu. Ya Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu dalam keadaan yatim piatu? Nah, Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah berikan kepadamu apa dia? Penjagaan. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah Allah lah yang memberikan kepadamu jalan-jalan, petunjuk setelah engkau rasa buntu? Tuan-puan sekalian, berapa banyak hidup kita buntu? Berapa banyak hidup kita terduduk? Berapa banyak dalam hidup kita kecewa? Berapa banyak hidup kita tak tentu arah? Daripada kita kecil sampai sekolah menengah, sampai kita unity, sampai kita kahwin. Kita selalu buntu sampai kita rasa dada kita sempit. Kita menangis tanpa henti kerana kita terlalu rasa sedih. Kita macam tertanya-tanya, kenapa orang ni sanggup buat macam ni pada kita? Kenapa dia tak faham? Kenapa dia tak hargai? Kita selalu buntu. Dan bukankah selama ini yang memberikan kita jalan-jalan keluar? Dan bukankah selama ini sentiasa ada jalan keluar selepas buntu? Bukankah tuan-puan dan sahabat-sahabat semua, kita tidak pernah dibiarkan Allah buntu dalam tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang buntu itu 2 hari, kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang mungkin 1 bulan. Tapi siapakah yang keluarkan kita daripada kebuntuan? Jawapannya Allah jawab, wa wajadaka dhalan fahada. Dan engkau sedang mencari-cari jalan, engkau dalam kebingungan, engkau dalam kebuntuan. Dan Allah lah yang berikan kamu petunjuk. Allah lah yang keluarkan kamu daripada kebuntuan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan bukankah engkau susah, engkau miskin, dan dialah yang berikan engkau kekayaan. Tuan-puan sekalian, subhanallah, Allahu Akbar. Kerana itu kadang-kadang kita harus berterima kasih kepada 2 perkara. 2 perkara. Walaupun bunyi pelik, sahabat-sahabat, walaupun bunyi pelik ya, tetapi kadang-kadang kita kena bersyukur dengan dosa yang kita lakukan. Dengar dulu sampai habis, jangan salah faham. Saya melihat kepada diri saya sendiri. Saya juga tidak lepas daripada melakukan dosa. Dan kerana saya meminta dengan Allah 17 kali sehari sekurang-kurangnya dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalanmu yang lurus. Saya selalu sedar. Setiap kali saya melakukan dosa dan maksiat, secara terang ataupun sembunyi, Allah akan turunkan ujian. Allah akan tegur melalui ujian. Akan ada sahaja sesuatu yang berlaku. Bahkan selepas saja kita tahu kita buat dosa, kita ada buat maksiat, kita ada buat salah, kita ada menyakiti hati orang, kita ada menghina. Saya seolahnya dah ada mindset, bersedialah Asma untuk diuji oleh Allah. Bersedialah Asma untuk dibersihkan Allah
akan dosa yang telah engkau lakukan. Kadang-kadang ada mindset macam tu. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Adakah kita boleh selamat daripada melakukan dosa? Tidak. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Al-insanu la yakhlu 'anil khati'i wan nisyan. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan dosa dan lupa. Masya Allah. Saat kita dikuasai hawa nafsu, saat kita dikuasai marah, saat kita dikuasai dengan bisikan syaitan, jin, subhanallah, kita menzalimi diri kita dan menzalimi manusia-manusia lain. Tuan-puan sekalian, namun selepas itu, kerana kita selalu minta dengan Allah dalam baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah membetulkan balik jalan kita untuk berada di jalan yang lurus. Kalau Allah betulkan dengan cara yang baik, lembut, mungkin kita tak terasa. Tapi ada ujian Allah. Ya Allah, kiri, kanan, depan, belakang. Nak sedarkan balik. Lalu kita terduduk dan kita istighfar dan kita taubat. Lalu kita janji, ya Allah, aku takkan ulang lagi. Aku takkan buat lagi. Aku akan kawal diri aku. Aku tak nak lagi menyakiti orang-orang yang aku sayang. Kita nangis-nangis dengan Allah. Subhanallah, kemudian kita elok balik. Kan? Kita tenang balik. Tak lama lagi kita melakukan balik dosa, tuan-puan sekalian. Cuma kita minta dengan Allah, ya Allah, matikan aku ketika aku sedang taubat, bukan sedang maksiat. Ketika aku sedang beristighfar, menangis, mohon ampun kepadamu dan mohon maaf dengan manusia. Sebelum kita, Allahu Akbar, na'udzubillah, kita dijauhkan, na'udzubillah, daripada kematian dalam keadaan kita sedang dikuasai amarah, dalam keadaan kita sedang melakukan dosa dan maksiat secara terang ataupun sembunyi. Jadi sebab itu kadang-kadang memanglah kita tak boleh bersyukur dengan, ya Allah, terima kasih sebab engkau izinkan aku buat dosa. Tidak begitu, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah selepas kita melakukan dosa, bangkit, maafkan diri kita dan mulakan langkah memohon ampun dengan Allah dan meminta maaf dengan manusia. Begitulah caranya menunjukkan bagaimana cara kita untuk berterima kasih di atas takdir Allah yang telah mentakdirkan, mengizinkan bahawa kita melakukan dosa. Lalu kita taubatan nasuha untuk tidak mengulangi lagi. Masya Allah. Kita kena berterima kasih di atas apa yang Allah berikan kita pengalaman melakukan dosa dan kita rasa periknya melakukan dosa setelah datangnya ujian, datangnya teguran Allah. Tuan-puan sekalian, kalau kita ada kapet dekat rumah, cara bersih kapet dengan kotoran degil macam mana? Kita kapet lama nak buat macam mana? Kita dah vacuum. Aduh, nampak kotor lagi. Bila kita tepuk tu nampak berdebu lagi. Apa yang kita buat? Kita akan angkat kapet tu, kita gantung dekat pagar rumah. Kita pun ambil penyapu ke, ambil lah kayu ke, kita pun ketuk. Akan keluar ni. Dia punya debu-debu, kita pun tutup lama sampai 5 lapis ke, kita pun tepuk keluar. Kalau kapet tu boleh bercakap, tuan-puan sekalian, kapet tu akan berbunyi, bersuara sakit. Tapi lepas dah habis tepuk tu, kapet tu akan berterima kasih pada kita. Walaupun sakit, akhirnya dia bersih. Dia suci, dia bersih dan dia wangi semula. Tuan-puan sekalian, kita berdosa. Kita kena akui. Dan bila Allah memberikan kita ujian, perkara pertama istighfar. Kita tahu ujian itu bersebab. Allah tak buat saja-saja. Ujian itu sebab Allah sayang, bukan Allah benci. Kerana apa? Hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, sesungguhnya kamu akan diuji dengan kesedihan, dengan kesakitan, dengan kelukaan, bahkan dengan keletihan, dengan kebimbangan. Itu hadis Nabi yang sahih, tuan-puan sekalian. Allah akan menguji kamu. Sesungguhnya kamu akan diuji dengan kebimbangan, ketakutan, dengan kesedihan, kelaparan, semua itu. Walaupun duri yang kecil yang akan melukaimu. Sehingga kan kamu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci daripada dosa. Sebab apa? Allah nak bagi kita syurga. Apa yang kita tanya di dunia akan terjawab di syurga. Barulah kita faham, ya Allah, rupanya inilah jawapan di atas segala ujian. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itu macam mukadimah, tinggal lebih kurang 15 minit lagi masa. Kita akan pergi ke papan putih, bukan mukadimah, dah masuk pengisian jugalah. Mohon maaf ya, macam banyak je ustazah ni kan, dah 2 hari ni macam monolog hati, muhasabah diri. Ya, saya pun baru menempuh ujian untuk mengenalkan hakikat diri saya ni.
yang sombong, yang keras, yang ego, diri saya yang kotor, yang berdosa. Lalu daripada ujiannya, mudah-mudahan saya berubah menjadi lebih baik. Ya, sahabat-sahabat, insya-Allah kita semua. Okey, meh. Kita akan pergi ke whiteboard. Tuan-puan sekalian, hari ini kita akan tulis satu hadis Nabi SAW. Masya-Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Memang hadis ini ada kaitan sangat dengan apa yang kita bincang. Kaitan langsung dengan apa yang disebut. Masya Allah, hebat aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang saya kasihi, yang saya sayangi sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Okey. Semua hilang, cik. Ni. Dia hilang tu sebab ada dua budak comel tu. Anak saya, Rehanah dengan Fatimah tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ni pendek saja. Okey, kita akan sambung. Ini terlalu tinggi. Tak pernah tinggi macam ni. Okey. Okey, sahabat sekalian, kita akan sambung kuliah kita. Masya Allah, muslimin-muslimat, sahabat yang dikasihi sekalian. Kitab Riyadhus Shalihin hari ini adalah kita akan membacakan hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-10 dalam bab sabar, hadis yang ke-34 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang kita gunakan, tuan-puan sekalian. Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang kita gunakan. Saya sendiri ada beberapa kitab lah. Jadi saya gabung-gabungkan. Masya Allah, tuan-puan sekalian, boleh cari saja dan kami mengalukan untuk anda membeli melalui akaun Shopee kami, Galeri UAH. Kalau pergi ke Galeri UAH, akaun Shopee Galeri UAH. Kalau pergi ke akaun Shopee, tuan-puan sekalian, bukan ada kitab saja, kitab pun ada banyak, tapi akan ada banyak lagi barang-barang lah. Anda boleh shopping sebagai tanda, bukan sebagai tanda, itu sangat membantu kerja-kerja dakwah kami. Okey, tuan-puan sekalian, hadis yang ke-10 dalam bab sabar. Sebab kita sekarang dalam bab sabar, kitab Riyadhus Shalihin, mungkin ada orang yang baru follow hari ini, adalah kitab yang disusun, yang ditulis, dikarang oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i kita, alim ulama, wali Allah, ahli sufi, subhanallah. Kitab ini diterjemahkan beratus bahasa, saya rasa beratus kot, dan telah pun menjadi rujukan, antara rujukan utama kitab seluruh umat Islam di dunia. Jadi kitab ini dia menyentuh bab akidah, bab ibadah, bab akhlak yang paling banyak. Kita dah pun siri yang siri ke berapa ni encik ya kuliah kita ni? 43 ke 45 dah encik, saya tak ingat dah. Jadi siapa yang baru follow hari ini, sila lihat, cari dalam YouTube channel Ustazah Asma dan tolong subscribe. Ada ya channel utama YouTube kita, Ustazah Asma Harun Official. Tolong subscribe channel YouTube kita, memang kita akan terus upload di sana. Kemudian CD lengkap juga ada dalam Facebook, ada juga dekat Instagram. Jadi hari ini dah siri yang ke-45 tak silap saya. Pengajian kitab Riyadhus Shalihin, tuan-puan sekalian. Kita dah habis bab ikhlas dan menghadirkan niat, bab taubat, sekarang bab sabar. Kita dah pergi hadis yang ke-10 bab sabar dan hadis yang ke-34 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hari ni siri yang ke-46, tuan-puan sekalian. Nampak tak? Ustazah pun tak ingat. Cik suami pun tak ingat. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Anasin. Jangan bimbang, hadis ni pendek saja. Jadi ada yang kata Ustazah, kan saya tak tulis awal-awal tu, minta maaf. Wa'an Anasin. Masya Allah. Okey, masa saya tulis, sahabat-sahabat tulis juga ya.
Tulislah, mana ada kertas, tak ada buku, tak ada kertas, tulis. Sebab tangan kita ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah kata tangan-tangan akan berkata. Kita tulis ni, tangan kita akan bercakap depan Allah esok. Kita pernah menuliskan firman Allah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, saya tulis pendek saja. Qala Sami'tu Rasulullah. Sebab dia pendek je, saya tulis macam ni, bawah ni je. Sami'tu Rasulullah. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah azza wa jalla, kita sebut ta'ala pun boleh lah. Inna Allah ta'ala yang maha tinggi, ta'ala yang maha tinggi. Qala subhanallah. Masya Allah, memang kena sungguh dengan apa yang kita bincangkan daripada awal tadi. Iza bertalai itu, saya sebenarnya tak sempat tengok tadi hadis mana yang nak baca. Iza bertalai itu, Iza bertalai itu abadi. Iza bertalaitu bi abadi iza bertalaitu, subhanallah, tak ada bi abdi. Iza bertalaitu abadi. Iza bertalaitu abadi bihabibatihi, subhanallah, tak cukup. Bihabibatihi ya Allah, banyak, tak cukup lagi dia punya rumah tu. Okey, bihabibataihi. Macam tu rumah dia, banyak. Bihabibataihi. Bihabibataihi. Saya tengok balik. Bihabibataihi, betul. Fasabara. Maka dia sabar. Nabi dah awatuhu. Ya, awatuhu. Sorry. Sini kejap. Depan sikit. Okey. Awatuhu. Okey.
awatuhu minhuma jannah. Minhumal jannah. Okey, habis dah. Bila tulis bawah ni payah sikit. Minhumal jannah. Saya ni tudung hari ni sengit-sengit kan tudung saya ni. Longgar sebenarnya. Patutnya pakai pin tadi. Minhumal jannah. Minhumal jannah. Yuridu ainaihi. Okey. Subhanallah. Yuridu ainaihi. Yuridu ainaihi. Subhanallah, rawahul Bukhari. Hadis rawahu Bukhari. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Okey, mari sama-sama kita lihat apakah maksud dia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sengit kan tudung kan. Tak apa encik, isteri encik sengit. Tudung sengit tak apa, jangan sengit di isteri encik sengit kan. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala qala idza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Riwayat Bukhari. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini adalah yang benar. Okey, kita tengok maksud dia tuan-puan sekalian. Wa an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu yang Allah redha ke atasnya. Ra ni mewakili radhiyallahu anhu. Okey, an daripada Anas sahabat Nabi. Qala, dia berkata. Siapa berkata ni? Anas berkata. Sami'tu, aku mendengar. Siapa yang mendengar? Anas bin Malik mendengar. Aku mendengar. Sami'tu. Sami'a mendengar. Sami'tu, aku mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau panjang saya buat ringkas. Kalau dapat tulis panjang sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, bersabda. Anas berkata, dia mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman. Masya Allah, hebat hadis ni tuan-puan sekalian. Anas berkata Rasulullah bersabda pula, Allah SWT berfirman. Maksudnya bila kita jumpa dalam hadis Nabi menyebutkan tentang Allah SWT berfirman, ini adalah hadis kudusi. Apa itu hadis kudusi tuan-puan sekalian? Kalau tuan-puan sekalian, kita kena faham. Bila sebut hadis Nabi, ia merupakan wahyu daripada Allah jua, daripada malaikat Jibril, ataupun melalui mimpi, ataupun melalui ilham yang Allah berikan. Lalu perkataan itu adalah daripada Rasulullah. Bila sebut kalamullah, iaitu Al-Quran, memang exactly daripada Allah. Rasulullah hanya mengulangi semula. Hadis kudusi pula, subhanallah, adalah kata-kata Allah melalui Rasulullah, ilham dan juga wahyu kan daripada malaikat Jibril. Tetapi ia adalah daripada perkataan Rasulullah, tapi adalah firman Allah. Ia ada firman Allah juga.
Jadi kedudukannya Al-Quran, lepas tu hadis Qudsi, kemudian hadis Rasulullah SAW. Sebab itu kita akan jumpa Yaqul bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi firman ini, Allah berfirman ni, ini bukan ayat, ini bukannya Al-Quran ya, ini bukan ayat Al-Quran, tetapi ini hadis daripada Rasulullah juga. Tetapi ia merupakan hadis Qudsi ini adalah kata-kata Allah melalui hadis perkataan Rasulullah SAW. Okey. Jadi kita akan jumpa firman Allah dalam hadis Nabi. Apa maksud firman Allah ini? Idza btalaitu 'abdi. Apabila aku menguji hamba-Ku. Apabila aku menguji. Ini siapa menguji? Allah lah yang menguji kita, bukan. Tapi perantaraannya banyaklah, manusia, harta. Apabila aku menguji. Sebab ini firman Allah, apabila aku menguji abdi, hamba-Ku. Dengan bihabibataihi fasabara. Dengan kehilangan dua benda yang dikasihinya. Masya Allah. Ataupun apabila aku menguji hamba-Ku dengan bi ni dengan Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hamba-Ku dengan dua kecintaannya ataupun dua yang dicintainya. Dengan dua sesuatu yang dia cintai ataupun apa-apalah. Apabila hamba-Ku, sesungguhnya apabila aku menguji hamba-Ku dengan bihabibataihi, iaitu dua yang dicintai, disebut hamba-Ku dengan dua benda yang dicintainya, lalu dia bersabar. Dua benda, dua perkara, dua benda. Fasabara, maka dia bersabar. Awattuhu, nescaya aku menggantikan baginya. Awattuhu minhuma, nescaya aku, Allah, akan menggantikan. Awat ni mengganti. Siapa yang ganti? Allah. Allah sebut, apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua yang dicintainya, maka dia bersabar. Awattuhu, nescaya aku akan menggantikan minhuma, keduanya. Dengan apa yang kita hilang, contohnya kita kehilangan orang yang kita sayang, ataupun kita kehilangan dua kaki kita, ataupun kehilangan dua tangan kita, ataupun kehilangan apa-apa yang kita cintai. Awattu, aku akan menggantikan keduanya al-jannah, dengan syurga. Allah akan ganti apa yang kita sayang dengan syurga. Yuridu ainahu, yang dimaksudkan di sini, dua benda yang dikasih ialah dua biji matanya. Okey, mari kita tengok. Ainai ini dua biji mata. Tuan-puan sekalian. Okey, kita baca sepintas lalu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua yang dicintainya, maka dia bersabar. Nescaya aku akan menggantikan keduanya dengan syurga. Yuridu ainaihi, yang dimasukkan adalah kedua matanya. Muslimin muslimat sekalian, penjelasan kepada hadis ini ialah, Masya Allah, Encik mungkin boleh tukar balik sebab kita akan habis ni. Penjelasan kepada hadis ini ialah, ini di antara janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diuji dengan kehilangan dua matanya, lalu dia bersabar dan dia redha kehilangan dua matanya. Okey, antara huraian hadis ataupun pengajaran hadis, dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan dua biji mata dengan balasan syurga kerana kedua-duanya merupakan anggota badan yang paling dikasihi oleh manusia. Syurga ialah gantian yang terbesar kerana pengambilan manfaat dengan mata akan berakhir dengan binasanya dunia.
Adapun kenikmatan dan keserontokan syurga maka ia kekal selama-lamanya. Allah menguji para hamba-Nya bukanlah kerana kekurangan pada ilmunya, bukan sebab Allah kurang. Ada yang lahir tak boleh melihat, tak boleh mendengar, bisu, bukan kerana Allah itu kurang dan lemah. Tetapi hikmah ujiannya adalah untuk menzahirkan kepada hamba akan kesabarannya dalam menghadapi ujian tersebut. Subhanallah, pahala dan ganjaran pula diberikan mengikut kadar kepayahan ditanggung oleh hamba. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis ini memang mengkhususkan kehilangan dua benda, iaitu mata. Ada orang setelah berperang, sakit dan sebagainya, hilang dua mata. Dan siapa yang hilang dua mata, tuan-puan sekalian, umpama hilang dunia. Subhanallah. Pernah tak kalian melihat ada seorang kanak-kanak Palestin? Saya tengok video tu berulang kali, tuan-puan sekalian. Dan sekali tengok saya menangis. Dia seorang kanak-kanak kecil, saya rasa umur dia mungkin dalam darjah 1, darjah 2 macam tu kot. Video tu tulah hari tu. Masya Allah. Kanak-kanak ni, dia sebenarnya macam kanak-kanak lain. Aktif, main, berlari-lari, matanya jelas, lahir dengan sempurna. Namun satu hari dia terkena sempihan peluru kan. Sempihan menyebabkan kedua matanya buta. Dan video tu tuan-puan sekalian, video itu dirakam di rumahnya. Bagaimana keadaan dirinya yang menangis dan meronta-ronta. Setelah dia dibuka balutan dah baik, dia tak boleh melihat lagi. Dan video tu dirakam di rumahnya bagaimana dia mengamuk dan bapa dia bercerita dalam keadaan menangis. Begitulah anaknya selepas daripada hilang dua mata. Anak tu kan, dia ketuk dinding, aku nak mata aku, aku nak mata aku. Ya Rab, wahai Tuhanku, kenapa engkau ambil mataku ya Allah? Lepas tu kan keluarga cuba pujuk, sabar apa semua ni kan. Dia kata, tidak, dia pun pergi jalan seolahnya macam dia boleh lihat lagi. Sampai dia langgar dinding, sampai dia langgar pintu. Kemudian dia ada orang cuba ni. Dalam keadaan dia menangis-nangis. Lepas tu si bapa bercerita begitulah keadaannya pada sepanjang siang. Dia akan menangis, marah. Dia akan minta daripada Allah berikan semula mata dia. Dia tanya pada Allah, apa dosaku? Kenapa engkau buat aku buta dan sebagainya? Tuan-puan sekalian, memang ada ramai kanak-kanak Palestin yang kehilangan kaki. Ada kehilangan tangan. Tapi mungkin tidak seperit bila kehilangan dua mata, tuan-puan sekalian. Sebab dah tak boleh lihat dah diri sendiri. Tak boleh lihat dah alam ni. Bahkan dunia kecil dia, kanak-kanak dia telah hilang. Sebelum tu dia boleh main kejar-kejar dengan kawan-kawan, boleh main berlari, boleh pergi sana sini, boleh buat apa saja. Tapi bila hilang dua mata, dia langsung tak boleh dah. Tak nampak apa, semua dunia dah jadi hitam, gelap, tak boleh nak buat apa. Dunia yang luas jadi rasa sempit sebab tak nampak apa-apa. Tuan-puan sekalian, kita mungkin boleh cuba. Tutup mata 1 jam saja. 1 jam jangan buka dan anda jalanlah. Kita akan jalan meraba-raba. Kita tak nampak apa-apa. Pada rumah kita luas, tiba-tiba rasa sempit. Rasa nak jatuh je selalu. Rasa macam Allahu Akbar. Rupanya besarnya nikmat mata yang Allah berikan kepada kita secara percuma. Dengan mata ini kita boleh menangkap semua ribuan warna, semua keindahan alam dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, hadis ini Nabi menyampaikan kepada kita sabda firman Allah hadis kursi. Barang siapa apabila aku menguji hamba-Ku dengan kehilangan dua benda yang dikasihinya, iaitu dua matanya, lalu dia bersabar dan percaya aku menggantikan baginya dua benda tersebut dengan syurga, Allah akan berikan syurga. Baginda maksudkan dua benda yang dikasihinya adalah 2 biji mata. Memang ada berkaitan dengan kisah sahabat Nabi yang kehilangan 2 biji mata. Bahkan dikatakan kisah ini wallahu alam ada kaitan dengan kisah Sumayyah, bukan Sumayyah, Zinirah adalah hamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila Zinirah masuk Islam, lalu diketahui oleh tuannya iaitu Sayyidina Umar ketika itu belum masuk Islam, Zinirah ini diseksa oleh Sayyidina Umar, diseksa oleh orang-orang musyrik. Teruk seksaan dia. Dia letak bawah terik panah hari, dipukul, dipalu macam-macam. Dan tahap kemuncak seksaan Zinirah adalah 2 biji matanya dicucuh dengan apa ni, Allahu Akbar, matanya dicucuh dengan besi panas sehingga kedua matanya buta. Allahu Akbar. Subhanallah. Sehingga selepas 2 mata Zinirah ini buta, tuan-puan sekalian, setelah diseksa teruk. Zinirah ini asalnya hamba lalu dimerdekakan oleh Rasulullah.
Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah iman Islam yang baru saja dia peluk. Yang baru saja Zinirah ini masuk Islam, tuan-puan sekalian. Kan ada lagu Zinirah tu. Zinirah tu, ada lagu Zinirah tu kan. Berkenaan dengan sampai dua matanya buta. Dan setelah dua mata Zinirah ini buta, tuan-puan sekalian, kita hari ini, tuan-puan sekalian, tak sampai macam tu nak mempertahankan iman. Apa ujian kita? Nak solat, tak ada siapa yang halang. Kita di Malaysia ni. Tapi negara Islam yang lain macam dia nak solat, nak puasa sampai diseksa, dibunuh tanpa saya nak tutup aurat. Kat Malaysia tak ada siapa yang halang kita nak tutup aurat. Tak ada siapa nak halang kita untuk buat ibadah-ibadah. Yang menghalang kita apa? Rehat yang panjang, angan-angan tak berkesudahan, dunia, makan terlalu kenyang, kan, malah nak berkorban. Diri kita saja yang menghalang kita. Nak sebut ni pengorbanan wanita di zaman Rasulullah ni, bila mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diseksa. Seksaan apa Zinirah tak kena? Teruk perempuan, mereka tak ada belas kasihan. Sebab nak kebencian terhadap Islam dan nak paksa supaya keluar daripada Islam. Tapi Zinirah sangat hebat. Allahu Akbar. Wanita yang ada rasa sakit macam kita bila dipukul. Bukannya mereka tu jadi kebal, Allah buat tak rasa sakit, tak. Rasa sakit, rasa perit, sama dengan kita, ada kulit yang sama. Wanita yang bernama Zinirah ini sangat hebat. Sampai ke muncak seksaan dia, dua matanya dicucur dengan bisi panas sampai buta. Dan setelah dia buta, tuan-puan sekalian, orang musyrik ni di Mekah ni sebut apa? Tengok, dua mata kamu telah diambil oleh Lata dan Uzza. Subhanallah. Tengok, Lata dan Uzza, maksudnya berhala, Tuhan telah mengambil dua biji mata kamu. Lalu apa Zinirah jawab? Tidak. Sesungguhnya Allah lah yang telah mengambil dua biji mata ni. Subhanallah. Dengan izin Allah juga. Dan Zinirah tidak rasa benci pun kepada orang yang mencucuh kedua matanya sampai buta. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, Zinirah bukan marah kepada Allah. Bukan dia kata, ya Allah, kenapa aku masuk agamamu ini, aku mengesa kamu, kenapa engkau tak selamatkan aku daripada dua biji mata? Tidak. Zinirah dengan bukan perasaan marah kepada Allah ataupun benci kepada si pelaku, tetapi Zinirah kata, Allah lah yang mengizinkan. Bukan Lata dan Uzza yang membuatkan mataku hilang ini, tetapi ini adalah daripada Allah, ujian Allah untukku. Dan apa yang Zinirah sebut, sesungguhnya ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada umat, kepada orang-orang yang menyeksaku. Zinirah mendoakan yang baik-baik. Tuan-puan sekalian, kita hari ini cuma disakiti hati saja, tu pun dah marah sangat dah kepada orang yang menyakiti hati kita. Kita bukan dipukul, dipalu, bukan kita didera, kita bukan sampai kehilangan anggota badan, hanya perkataan manusia menyakiti hati kita. Tapi kita dah boleh sabar, tuan-puan sekalian. Bayangkan mereka zaman Rasulullah betul-betul disakiti, bukan dengan maki hamun saja, tapi seluruh anggota badan, bahkan satu mata yang paling dicintai, yang paling kita sayang. Sebab itu mungkin kalau kita diuji dengan kehilangan perkara lain tapi mata boleh melihat, kita mungkin kuat. Tapi kalau kita diuji dengan hilang mata tetapi anggota badan lain masih ada, tuan-puan sekalian, mungkin itu memang itu ujian yang paling berat. Tuan-puan boleh cari video kanak-kanak lelaki yang saya ceritakan, mungkin umur dia darjah 2, darjah 1 ataupun lebih kecil, yang harinya siang hari mengamuk, menangis, nak minta balik. Cuma bila saya lihat dan keadaan menangis, saya doa, ya Allah, anak ini insya-Allah Engkau sedang membentuk dia menjadi ulama yang hebat. Dia akan hafaz Al-Quran, dia akan bercakap dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, tidur dia, jaga dia dengan Al-Quran. Cuma dia masih terlalu kecil untuk memahami ujianmu ya Allah. Kan sebab itu dia tanya, wahai Tuhan, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, kenapa engkau ambil mataku? Apa dosaku? Dia tanya. Apa dosaku? Apa dosaku? Memang dia tak ada dosa sebab dia kanak-kanak yang kecil. Tapi diuji ketika dia sedang bermain dengan kawan-kawan, kan kena sampai peluru sampai dua matanya buta. Tuan-puan sekalian, apa ganti kepada nikmat yang Allah ambil ini? Iaitu Allah nak gantikan dengan syurga. Tetapi bagi kita juga, insya-Allah, mudah-mudahan apa saja ujian yang Allah berikan pada kita terhadap apa yang paling kita sayang, Allah ambil ibu, ayah kita ke, Allah ambil suami kita, walaupun dia ada duduk sebelah tapi perangai dia dah berubah. Contoh saja saya bagi, ada tapi macam tak ada. Contohlah isteri ke, Allah uji bisnes kita, lingkup ke, Allah uji apa yang kita sayang. Walaupun muka Allah tak ambil mata kita, insya-Allah sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi ini, awattuhu minhumal jannah, Allah akan gantikan dengan syurga.
Jadi apa yang kita hilang di dunia, apa yang paling kita sayang lalu hilang, Allah ambillah dan kita sabar, kita redha. Allah akan gantikan dengan syurga, tuan-puan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dah belajar satu hadis Nabi. Ia merupakan hadis qudsi dalam bab sabar. Mudah-mudahan kita lebih kuat dan sabar untuk menghadapi setiap ujian Allah. Cepat redha, cepat bangkit. Masya Allah. Allah beri ujian sebab Allah sayang, sebab Allah cintakan kita dan sebab Allah nak berikan kita syurganya. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua sahabat-sahabat, sama ada yang tua, yang muda, yang saya kenal ataupun tidak pernah jumpa atau tidak, kerana Allah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya sudahkan kuliah ini di sini dengan memohon ampun dan mohon taubat kepada Allah di atas kesilapan dan kecuaian saya dalam menyampaikan ilmunya. Sehingga kita bertemu lagi pada pagi besok untuk sambungan kuliah Riyadhus Salihin. Jangan lupa pukul 7 kita mula. Mohon maaf sekali lagi, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada yang tuliskan, Ustazah doakan saya baru kematian suami, ada yang baru kematian anak, ada kematian isteri. Ya Allah, Allah akan gantikan dengan syurga, pertemuan dan berkumpul kembali kita di syurga. Yakin, lalui hari, sehari demi sehari. Sehari demi sehari. Jangan tanya berapa lama lagi nak hidup tanpa suami. Berapa lama lagi aku nak menderita ni hidup tanpa isteri ni. Berapa lama lagi ni anak-anak ni nak menderita hidup tanpa ibu ayah. Jangan tanya. Hiduplah sehari demi sehari. Dan sehari demi sehari itu Allah sentiasa bersama, tidak pernah meninggalkan kita. InsyaAllah. Tuan-puan sekalian, insyaAllah jam 10.30 hari ini, 2 jam lagi, 10.30, lebih kurang 2 jam setengah lagi bersama dengan saya dengan tajuk yang sangat bagus, Ekonomi Akhir Zaman, Fitnah Harta Atas Wanita. Fitnah harta atas wanita. Tapi saya akan kupas umum lah. Fitnah harta ke atas manusia, ke atas hamba, ke atas kita. Maksudnya lelaki dan perempuan pun boleh dengar. Tapi mungkin akan dikhususkan sikit pada kita lah wanita yang kalah kadang dengan harta, iaitu berkenaan ekonomi akhir zaman, dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.